Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kali ini Yusri sebagai moderator anda untuk program Akrab Fasting Talk Ramadan Karim. Pada kali ini kita berbicarakan tentang tajuk biar santai asal sampai. Jadi kita pun dalam sekarang ni dalam kita punya menyambut hari Lebaran, mungkin sekarang ni dah ramai yang berpusu-pusu balik. Jadi itulah kita cuba dapatkan satu slot yang khas pada hari ini supaya kita dapat satu momentum bagaimana kita nak buat tajuk kita ni biar santai asal sampai. Sebelum saya memperkenalkan moderator kita pada kali ini, izinkan saya dengan sedikit kita bermula dululah dengan umur kita Al-Fatihah. Siapa orang dengan ini betul sebelum bawa masuk ke apa ada ni. Okey, hari ini saya memperkenalkan kita punya moderator pada kali ini iaitu Encik Ibrahim bin Bujang. Okey, beliau merupakan pembantu belia dan sukan di Jabatan Belia Sukan Negeri Selangor ataupun PBSD Kuala Selangor. Beliau mempunyai Bachelor Honours in Psychology OUM, Diploma Psikologi dan Counselling UKM dan juga merupakan Exco Sosial Majlis Akrab Kebangsaan KBS. Beliau juga merupakan pernah menerima Anugerah Akrab Utama Kebangsaan JPA MAK tahun 2016. Beliau juga banyak tentang biodata beliau ni, memang seorang yang bukan calang-calang kita nyebut pada kali ini. Beliau juga merupakan pegawai psikososial COVID-19 CPRC KKM JKNS 2020-2022. Juga merupakan penerima anugerah Medal of Honor Formulation Frontliner during COVID. Kemudian beliau juga pernah menerima anugerah Pemimpin Mentor ARPRM Kebangsaan tahun 2021. Dia akrab pakar iMinds JPA dan pengamal modul REST tahap 3. Itulah sebuah sedikit tentang diri beliau yang saya dapat nukilkan dekat sini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput beliau untuk meneruskan sesi beliau iaitu biar santai asal sampai. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator, Tuan Yusri dan semua sahabat-sahabat saya yang berada di atas talian, sahabat-sahabat akrab, rakan-rakan penjawat awam dan semua yang berada di talian, link Zoom kita ataupun secara live FB. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pihak Universiti Sains Islam Malaysia yang telah menjemput saya menerusi pegawai psikologinya Puan Nur Hazrin Pemakno untuk kita bicara santai berkenaan dengan program Fasting Talk Akrab 2023 dengan tajuk biar santai asal sampai. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita sebenarnya sekarang sedang berada di penghujung Ramadan dan kita akan tiba masanya untuk hari yang kita nanti-nanti, itu hari kemenangan 1 Syawal. Tetapi kita ada tiga hari lagi lah. Malam tadi kita menyambut 27 Liko. Biasalah kalau di kampung-kampung ada kita buat kenuri, kenara, kita baca Yasin, doa tahlil dan sebagainya. Terutamanya kita sampaikan kepada saudara mara kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita yang telah pun meninggal dunia. Dan sekarang ni kita dalam masa 3 hari ini dan alhamdulillah yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10 telah pun mengisytiharkan cuti awal kepada guru-guru pada hari ini. Sekolah dah cuti lah bermula daripada hari ini dan semalam ada yang dah bergerak balik ke kampung masing-masing. Jadi bertepatanlah dengan tajuk saya iaitu
biar santai asal sampai. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah kalau kita lihat kepada definisi santai itu dulu. Santai, relax, kan? Santai-santai je. Kita balik ni santai-santai aja. Kita tenang-tenang aja. Kita tak perlu nak kelang kabut, nak kalut dan sebagainya. Definisi santai yang saya lihat dalam Dewan Bahasa bermaksud dalam keadaan rehat dan bebas dari tekanan, desakan dan ketegangan, ya. Dan ini bersangkutan dengan mental health kita lah, kesihatan mental kita, ya. Tuan-tuan dan puan-puan telah melalui, telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang lebih kurang 27 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Bukan saja kita berpuasa daripada segi fizikal, tidak makan, tidak minum, tetapi kita berpuasa daripada segi kerohaniah kita, ya. Dalam dalam hati kita, daripada pandangan kita, daripada perbuatan kita, daripada pendengaran kita, semuanya kita buat. Dan itu adalah merupakan satu ketenangan. Dan kadang-kadang tak tenang juga bila perut terlapar. Bila perut terlapar kita tak tenang. Aduh, terutamanya mula-mula puasa. Dan kemudiannya dengan kerana anak-anak, siapa yang dah berkeluarga, ada anak tu kan. Ada yang kadang-kadang kita rasa macam Allah, happy ada, kadang-kadang menyeruk rasa ada. Ni kan orang Melaka kata menyeruk rasa. Jadi tuan-tuan, kita santai-santai je menghadapi benda ni dan alhamdulillah kita telah melalui 27 hari kita berpuasa dan tinggal 3 hari. Tak lama lagi, 3 hari lagi. Kita santai, relax. Itu bab santai pada diri kita, pada mental health kita, persediaan kita tuan-tuan dan puan-puan. Terutamanya rakan-rakan pejawat awam, ya, alhamdulillah, syukur, ya, pemerintah kita telah pun memberi keizinan untuk dikeluarkan gaji pada 14 hari bulan, sepatutnya 17 hari bulan, tapi 14 hari bulan dah keluar gaji, alhamdulillah. Dapatlah kita berbelanja awal, tidak rebut-rebut. Ni pun mental health juga kan, untuk kesihatan mental juga tuan-tuan. Santai. Kalau tak, kelang kabut. Bukan santai lagi. Memang kelang kabut. Dengan nak duitnya, nak beli apa barang-barangnya tuan-tuan, dengan keadaan ekonomi sekarang, ya. Dengan keadaan ekonomi sekarang kita pun memang terkesan, terutamanya yang grade-grade sahabat-sahabat saya yang grade-grade yang di bawah ni kan. Alhamdulillah juga kita pejabat awam telah dapat sedikit imbuhan ataupun bonus sebanyak RM700. Syukur yang federal punya. Kemudian negeri-negeri ada yang bagi sebulan gaji, ada yang bagi 1,000. Alhamdulillah, syukur. Tak kira siapa yang memerintah, tapi kita dapat sedikit imbuhan ataupun bantuan. Ada syukurlah, santai, relax aja, santai. Yang penting sampai. Yang sampai tu maksudnya objektif tu. Yang santai ni kita mulakan apa yang kita nak rancang, apa yang kita nak buat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, santai juga ditakrifkan sebagai bermalas-malas, menyantaikan dan menimbulkan rasa santai, pemandangan dan sebagainya. Ada orang juga kata, alamat, santai je lah nak cuti ni, kan? Cuti kita ni alhamdulillah panjang jugalah kan. Dengan insya-Allah kalau diizinkan Allah, penyimpan Maha Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan anak bulan akan dilihat, ya, di beberapa tempat. Dan saya berada di Kuala Selangor ni, tempat melihat anak bulan yang paling popular di Malaysia ialah Bukit Malawati. Dekat aja dengan pejabat saya, tak sampai pun 3 km. Tapi saya tak berpeluang lah nak bersama lihat anak bulan pada tanggal hari Khamis ni, sebab saya akan bergerak balik ke kampung halaman. Dan maklumlah saya merantau.
Jadi perlu ada persediaan jugalah di kampung, di rumah yang saya lama tinggalkan. Jadi santai jugalah tu kan, berkobar-kobar apa nak fikir dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian ya. Sebagai penjawat awam ni, kita ni nak bersantai, relax aja. Okey, tetapi perlu ingat sebelum kita meninggalkan pejabat dan kerja lama, kita akan bercuti lama. Pastikan kita nak santai dekat kampung tu, pastikan kita nak beraya sakan dekat kampung tu, kita nak beraya, kita merancang, dah lama tak jumpa, dah hari tu 2 tahun kita tak boleh balik kampung, tahun lepas pun kira-kira takut-takut juga tahun ni baru nak beraya sakan. Tapi ingat, tugas hakiki tu selesaikan dulu. Kerja-kerja dekat pejabat tu selesaikan dulu. Ya? Jangan tertangguh. Pastikan apa yang fail-fail yang perlu diselesaikan, surat-surat yang perlu dibalas. Ya, jangan tunggu lepas, alah santai je lah, lepas raya besok kita balik cuti, besok kita selesaikan. No. Sebagai seorang penjawat awam yang bertanggungjawab, kita harus ada sikap integriti, amanah. Amanah kita, tanggungjawab kita sebagai penjawat awam yang nak santai, tetapi kita selesaikan dulu kerja kita. Barulah kita boleh bercuti. Dan kita perlu ada perancangan yang baik dalam kita punya setiap gerak laku kita ataupun program kita, tuan-tuan. Jadi nak santai boleh, tetapi please selesaikan dulu apa-apa saja yang orang kata perlu kita selesaikan. Jadi tak adalah kita ada tekanan, tengah-tengah cuti bos akan telefon, hello Encik Ibrahim, surat untuk dah siap loh, laporan dah siap. Allahu Akbar, macam manalah aku nak santai kalau nak santai beraya dengan keluarga ni, ada bos telefon lah, ada itulah tak cukup, ada nak ni tak cukup. Tu kita akan stres, tuan-tuan. Ini mengakibatkan masalah mental health ataupun kesihatan mental. Perlukan PFA, psikologi first aid. Jadi macam mana kita nak happy kalau tak kita selesaikan benda-benda. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat akrab dan penjawat awam yang saya hormati sekalian dan saya sayangi, bahawa santai boleh, tetapi kita kena selesaikan dulu. Santai-santai selesaikan dulu. Kita ada perancangan, okey? Kalau kita cuti bermula daripada hari ini ataupun besok pagi, kalau cikgu tu dah ada yang dah bergerak, yang Tempatan Timur dah bergerak. Kalau kita boleh bercuti lagi, paling last sekali mungkinlah hari Khamis, dan takut sangat dengan fenomena raya terkejut macam tahun lepas. Kita berdoalah, apa pun ketentuan Allah SWT. Sama ada orang kata Syatul Syawal tu pasti menjelma, tapi kita tak tahu hari Jumaat ke, hari Sabtu ke. Jadi kurangkanlah. Stres ni. Memang sebagai penjawat awam kita stres lah. Nak ambil cuti bila ni? Tapi jangan risau. Alhamdulillah yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang kita sayangi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah mengisytiharkan, kita rujuk balik yang kenyataan akhbar yang amat berhormat, berkata kalau raya hari Jumaat, maknanya dia bagi cuti tambahan hari Isnin. Kalau raya hari Sabtu, hari Jumaat automatik cuti. Jadi tak perlulah bercuti. Jadi besok pagi dah guarantee lah. Hari Khamis ni kebanyakannya orang akan balik kampung, yang ada kampung lah. Kalau tak ada kampung, duduklah di tempat masing-masing. Mungkin ada sebab dan musababnya. Ada kata dah tak ada keluarga lagi, apalah, kita orang berkumpul dengan adik-beradik. Tapi yang duduk di kampung baru tu pun balik kampung je, Kuala Lumpur tu kan. Namanya kampung juga, kampung baru kan. Kampung baru Kuala Lumpur. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagai pengamal akrab, rakan
pembimbing penjawat awam, dan juga saya juga merupakan esko psikososial dan akademistik Majlis Akad Kebangsaan. Saya sentiasa peka lah berkenaan dengan apa-apa saja musibah yang berlaku di negara kita, terutamanya yang secara urgent lah. Baru-baru yang last kali saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat akrab di beberapa agensi, khususnya di sebelah selatan di Johor, telah mengadakan program PFA, Psychology First Aid, iaitu kita membantu mangsa-mangsa banjir, terutamanya rakan-rakan penjawat awam di kawasan Batu Pahat, Yomping, Segamat dan sebagainya. Dan saya juga ingin merakamkan takziah lah kepada sahabat-sahabat kita penjawat awam yang terkesan akibat banjir, terutamanya di kawasan selatan tanah air, Johor, Melaka, ada juga Selangor, Negeri Sembilan dan sebagainya terkesan akibat bencana yang belum pulih lagi. Tuan-tuan, benda tu bulan 3. Awal bulan 3 bencana tu berlaku. Jangan anggap tuan-tuan benda tu dah selesai, tak selesai. Stres tuan-tuan dengan rumahnya dia punya barang-barangnya dah hilang, dah rosak, buang, nak ganti tu bukan mengambil masa yang sekejap, tapi mengambil masa yang lama. Ya, memang ada bantuan, tapi banyak mana bantuan. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dibagi peluang, dan negara kita masih lagi ada pemerintah yang rasanya bertanggungjawab untuk membantu sahabat-sahabat kita penjawat awam dan masyarakat umum khasnya. Jangan yang cakap Cik Ibrahim masih cakap penjawat awam. Yes, saya duduk berada di sini, ada berkenaan dengan akrab, saya bercakaplah tentang penjawat awam, tapi saya tak lupa juga dengan masyarakat umum, masyarakat umum kita yang ada di sana, petani, ada yang bukan penjawat awam, swasta dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, kita santai-santai aja, tapi santai kena yang ada santai yang positif, tuan-tuan. Jangan santai kita terus lepas tangan. Santai je lah, tak payah buat lah. Santai je lah, biarlah benda tu berlaku. No. No. Jadi itu yang dekat pejabat yang saya tekankan. Sebelum kita meninggalkan pejabat, okey, hari ini mungkin hari terakhir kita berada di pejabat. Pastikan meja kita dah kemas. Kita nak cuti lama, peralatan letrek kita tutup, kita cabut. Kemudian fail-fail yang ada atas meja kita masukkan di dalam bilik fail, apa semua. Kemudian segala-galanya lah. Selesaikan, tidak ada lagi sampah ataupun sisa-sisa makanan. Mana tahu kan berbuka ke, ada program apa semua. Pastikan dah clear, baru kita meninggalkan pejabat kita. Dah selesai kerja kita, okey, kita tunjukkan pada bos, ini yang bos minta hari tu, saya dah selesaikan dan saya bercuti. Tenang kan tuan-tuan? Tenang kan? Sampai juga kan? Apa yang hajat kita nak bagi itu sampai. Itu santai dan sampai. Okey, kita balik ke perancangan, kita nak balik ke rumah kita. Berbalik ke kampung. Tu dekat rumah. Tuan-tuan punya kalutnya nak raya happy go lucky setelah 2 tahun lebih lah. Kita dikurung, tak boleh balik kampung, tak boleh beraya dengan keluarga. Kali ini nampak boleh. Tetapi saya ada baca berita sedikit lah, bukan ni saling kita mengingati sebagai rakan penjawat awam, bahawa ada sedikit peningkatan kes COVID di Malaysia ni, di negara kita, sikit aja, tetapi perlu berhati-hati ya. Dan Kementerian Kesihatan telah pun mengambil langkah-langkah segera dan untuk menyediakan perubatan ataupun katil-katil kalau terjadi peningkatan kes. Contohnya di Perlis, Raja Muda Perlis telah pun meminta untuk kita yang pergi semayang sunat Al-Adil Fitri nanti untuk memakai mask tutup mulut tu
Dan mereka akan solat di kawasan terbuka lah, padang lah kalau bersesuaian macam itulah. Jadi tuan-tuan, apabila kita balik, kita santai juga, tetapi kita kena jaga kita punya kesihatan mental dan juga kita punya dalam diri kita. Okey. Kemudian kita nak merancang dengan keluarga kita. Ni pening ni. Gaji dah dapat awal. Perancangan macam-macam, tuan-tuan perlu diingat ya. Bahawa kita merancang, tapi kita tak boleh habiskan, kita kena tinggalkan sisa. Walaupun saya dapat makluman daripada kawan-kawan saya bahawa bulan 5 gaji akan dibagi awal lah, mungkin 19 bulan lebih kurang macam tu lah, kerana bulan ni dah bagi gaji awal 14 bulan, jadi dah 30 hari itu kan. Jadi alhamdulillah, keprihatinan saya berterima kasih juga dengan kepimpinan negara yang amat berbahagia, Tan Sri KSN kita, Tan Sri kita punya Datuk KPPA kita dan di JPA tu begitu prihatin dengan rakan-rakan pejabat awam. Tetapi kita tak lupa juga dengan masyarakat yang bukan daripada pejabat awam, ya, swasta, yang kerja kampung, kerja sendiri dan sebagainya. Dan kita akan santuni mereka. Okey, kita santai-santai saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting asal sampai. Sampai tu means objektif kita sampai. Bukan kita sampai je di kampung tuan-tuan. Santai sampai kawan. Santai-santailah sayangku. Lagu tu kan. Kereta tu kereta lama kan. Jadi ada mendalam dah maksud lagu tu kan. Santai-santai tu tuan-tuan. Jadi kita berbalik-balik pada keluarga. Dah cerita dekat office dah selesai dah tadi. Kita ke office. Jadi keluarga kita pula. Kita berbelanjalah dengan berhikmah, berbelanjalah dengan berhikmah, buat pengiraan. Walaupun kata alah, tak lama lagi bulan 5, cutilah tu, raya. Jangan tuan-tuan, Kita tak tahu apa yang bakal berlaku di masa yang akan datang. Apa yang akan menguji kita di masa yang akan datang. Jadi kita perlulah ada persediaan untuk diri kita, ya. Persediaan mental, fizikal, atau dan keuangan. Menabunglah sedikit-sedikit, ya. Terutamanya balik nanti anak nak bersekolah, nak mulakan kehidupan baru, nak beli itu, nak beli ini dan sebagainya. Dan jangan sampai kita berhutang, tuan-tuan dan puan-puan, kita merancanglah dengan baik atau santai juga tu, ya. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila kita di rumah, ya, kita merancang baik-baik dengan isteri kita, kita stres tuan-tuan. Dah 2 tahun dah kita tak balik. Ni balik rumah bapak saya lah, rumah mak saya lah. Yang kalau yang suami dia asal daripada utara, dia Perlis sana, dia punya isteri je asal daripada selatan. Ambil kau. Seorang Perlis, seorang JB. Jawab. Kan? Tapi pandai-pandailah, kita dah dewasa kan. Pandai-pandailah kita bagi-bagi kan. Jangan kita nak kalut-kalut sangat, jangan kita nak kelang kabut sangat. Man-man ajalah. Kemudian persediaan, hari raya dan sebagainya. Untuk kita menyambut hari raya, kita ingat orang kata setahun sekali, tukarlah itu, tukar ini. Kalau perlu tukar, kalau tak perlu tak tukar. Yang pentingnya adalah kesejahteraan kita, kesejahteraan fizikal dan mental kita. Kalau kita tak sejahtera tuan-tuan, kalau kita tak happy, macam manalah kita nak menghadapi kehidupan yang akan datang. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Nampak aja kita berkereta besar, kita pakai baju cantik-cantik, pakai baju sedondon, di atas meja banyak kuih-muih dan sebagainya kan. Tapi kalau tak ada kalau hati kita tak happy, kalau kita masih stres, tak guna tuan-tuan, tak guna. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita santai-santai, kita relax, kita jangan berkejar-kejaran, kita siapkan diri kita. Sebelum kita siapkan benda lain, kita siapkan diri kita dulu daripada segi fizikal. Kekuatan jaga. Dan bulan puasa ni kan, cepat nak melenting, itulah inilah gitu, sabar, orang Melaka kata sabar. Kemudian satu lagi, apabila kita dalam diri kita juga
kita utamakanlah nombor satu anak-anak kita lah, anak-anak kita, isteri kita, kita ni kemudian pakai apa yang ada lah. Kalau mampu beli, kalau tak mampu pakai aja apa yang ada. Alah, raya aja. Cik Ibrahim bolehlah cakap macam tu. Yalah, kan setiap orang tu tak sama, tetapi kita saling ingat mengingatilah antara satu sama lain supaya kita tak terjebak dengan hutang, tak terjebak dengan masalah apabila habis raya. Ni orang kata simptom selepas raya. Oi, pening kepala tuan-tuan. Saya dah menghadapi dah ramai dah, kan. Tak apa, besok boleh makan Maggi, cakap je. Dah tiba masa dia takkan tak larat tuan-tuan, kan. Jadi kita santai-santai. Kemudian bila dengan kita dah kuat, kita punya mental health kita dah bagus dan sebagainya, kita go to the persiapan yang kita perlu. Contoh kereta, pastikan kereta kita dalam keadaan yang baiklah, yang terbaik kalau kita nak berjalan jauh. Pastikan tayar dia, dia fikir juga tu. Kalau tayar dah botak, nak ganti. Satu biji tayar paling murah pun 180. Kalau kena tayar yang besar-besar tu, habis 700 duit raya yang dibagikan oleh pemerintah, habis dengan kereta je lah. Minyak hitam, air, bateri, brake, semua-semua tu lah. Signal dia dan sebagainya. Kena tengok tu. Kan? Kemudian untuk keluarga dah siap tu, rancang apa benda yang nak bawa. Jangan main pudat aja kan. Cakap orang, saya pun lebih kurang. Segala apa yang ada, yang nampak tu semua nak bawa. Belum lagi kucing saya. Tak kalah dah seminggu nak duduk kampung dekat Melaka tu, nak tinggal kucing 6 ekor saya tu. Pingsan dekat rumah. Nak pergi Kuala Selangor jauh. Terpaksa angkut lah 6 ekor tu. Belum lagi dengan anak-anak tuan-tuan dan puan. Jadi fikir juga lepas tu kita kena rancang perjalanan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada pemerintah, kita punya PM semalam dah isytiharkan tol percuma bermula daripada hari ini 19 bulan dan 4 hari lepas tu raya sakanlah. Saya bersyukur jugalah daripada Kuala Selangor ni, kalau nak pergi balik ke Melaka, keluar tol Sempang 4 tu berpuluh jugalah. Tol Lata je dah 4 tol lah saya kena hadap. Belum lagi tol dekat Federal Highway, dekat highway kan, plus highway tu kan. Banyak juga tu, tapi alhamdulillah boleh kurangkan juga. Berterima kasihlah. Berterima kasih kepada perintah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Santai, kita santai. Kemudian daripada segi emosi, itulah kita kena jaga percakapan kita. Kadang-kadang kita dah penat, tuan-tuan dan perempuan, kita dah penat berpuasa, kita dah penat bekerja, kita dah ras, kita dah siap, dan ada benda-benda yang unfinished business, tuan-tuan. Benda yang kita tak boleh selesai dan tak boleh ceritakan dengan orang lain. Itu yang membuatkan kita rasa akan Allahu Akbar. Macam tu kan. Jadi saya berharaplah kepada tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat saya semua supaya bertenang, banyak bertenang, banyak kalau ada masalah beristighfar, selesaikanlah satu persatu. Nak raya ni kita nak santai, tetapi jangan sampai kita tergadai. Tu santai-santai juga, jangan sampai tergadai. Macam-macam yang boleh kita buat. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya dibagi masa 9.30, 10.30 jam di hadapan saya, pejabat saya ni dah pukul 10.05. Saya ada lagi 25 minit. Banyak benda yang kita nak kongsikan tapi tak apa. Kalau tuan-tuan dapat dengar di pejabat yang mana boleh buka PC ataupun buka handphone ataupun tengok dekat FB tu, dengarlah saya ni kalau orang pejabat panggil saya, kawan-kawan saya yang rapat saya panggil saya Abang Bra.
Pelik juga. Kalau anak-anak buah saudara mara terdekat panggil Pak Tam, Mr. Black, macam itulah. Kan? Jadi kita santai-santai dengan celoteh saya dan sebagainya lah, benda yang memberi manfaat utamanya dalam PFA, psikologi first aid dan juga kesihatan mental. Jangan emosi. Kadang-kadang saya pun sama jugalah, kadang-kadang emosi juga apabila satu benda yang kita tak duga kan, kita dah merancang ya, tapi kita perlu ingat kita mampu merancang, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang menentukan baik buruknya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, banyak perkara lagi yang boleh kita maklumkan dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, dengan santai, biar santai asal sampai. Banyak benda. Okey, tadi kita dah pergi kepada keluarga kita bergerak. Ni sekarang ni kalau siapa bergerak semalam dan hari ini trafik tu agak bolehlah nak kata terlalu sibuk sangat, tidak, sederhana. Tetapi yang pergi ke Pantai Timur ni, Pantai Timur. Pantai Timur dengan kabaunya dekat Gomusang, Gomusang. Kita ada, bukan tutup lah, dia tutup tapi dia ada bagi jalan alternatif. Saya memang kerap juga lalu situ sebab kebetulan anak-anak saya duduk di Pasir Putih, Kelantan. Jadi saya selalu lalu Bentung, Raup, kemudian masuk Lipih, masuk Gomusang, macam itulah kan. Jadi kita boleh tengoklah apa-apa yang patut tu lah. Jangan kelam kabut. Kita merancang, tuan-tuan, merancang. Maknanya kita nak jalan malam, kita nak jalan pagi, kita nak jalan petang dan sebagainya. Persediaan mesti ada. Persediaan daripada segi mental, bukan saja kita bersedia dengan fizikal, tetapi daripada segi mentality kita. Jangan kita puasa penat-penat nanti tak dapat apa-apa, kita menyumpah. Lemak jam, ada orang potong queue, macam-macam lah. Kan? Apa ni tengah-tengah orang ramai ni sibuk dia nak repair jalan. Kita kena pandang positif lah, tuan-tuan. Apa-apa saja untuk kita cleankan kita punya jiwa ni, kita kena terima reda seadanya. Bukan, tapi tak adalah kita terima bulat-bulat, tak ada macam tu. Tetapi just kita kena reda, kita kena terima. Be positif. Kalau tidak, benda tu akan jadi unfinished business dalam hidup kita. Akan tergantung. Dan akibat fatalnya, orang yang terdekat dengan kita akan jadi mangsa. Siapa? Anak kita, isteri kita, keluarga-keluarga kita yang ada yang bakal kita jumpa raya. Akibatnya tak seronok, tuan-tuan. Kita dah berbelanja banyak-banyak, kita dah buat kuih, dah happy, dah rancang happy-happy, tetapi kerana tiba-tiba kita bad mood, emosi kita terganggu, proses itu tak menjadi nyata. Kita punya hari gembira kepada umat Islam tu, hari Aidilfitri tu tak akan jadi happy kerana kita bad mood. Disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luaran ni. Akibat dalam perjalanan yang sesak, akibat ada benda tertinggal. Alamak bang, songket abang dengan baju Melayu tertinggal. Saya bawa seluar je. Tak bengis. Awak ni benda lah. Saya dah urus pejabat, urus itu pun awak tak boleh selesaikan. Dah bermasam muka, balik rumah tak, seorang duduk dekat tangga, seorang duduk dekat dapur, tak bercakap, tuan-tuan. Masalah. Jadi perancangan tu penting. Checklist tu penting. Kita sebagai awam kan selalu buat program, ada checklist. Dalam kehidupan hari-hari tu pun buat checklist jugalah. Kan? Jangan ada yang benda tertinggal. Dah sampai rumah, alamak bang, kuih hari tu penat-penat buat. Itulah abang, saya suruh masuk malam tadi. Abang tak masukkan, abang kata balik kerja nak masuk. Kau? Jadi kenalah kita kena buat perancangan. Biar santai je lah bang. Apa-apa. Santai mah santai. Sekarang tak ada. Pening kepala kena mantai. Macam tu. Asal sampai. Okey.
Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya celoteh ni macam seolah-olah ada orang depan saya, sebenarnya tak ada. Yang depan saya gambar anak saya je, Habib, kosong di depan tu. Tapi alhamdulillah lah, berkat dah biasa berceloteh kan. Okey je. Okey, lepas tu kita dalam perjalanan kita nak balik ke kampung tu kan. Macam-macam kita dah buat apa semua. Sudah sampai di rumah. Sampai di rumah, keluarga kita, contohnya saya sampai Melaka. Macam ni jauh jugalah. Adalah juga kena pergi sana, pergi sini. Dan kepada yang dah lama tak balik tu, ada masa contohnya 1 atau 2 hari untuk kemaskan rumah. Kan? Kena. Ada tak cecak lah, tikus berlari-lari lah, apalah. Semua nak kemas dalam 1 hari tu. Kena pula dengan takdir Allah Ta'ala, tiba-tiba penyimpan maha besar raja-raja mengisytiharkan anak bulan kelihatan pula pada hari Khamis. Jawab, hari Jumaat raya kau tak adalah raya terkejut, kan? Kita dah ada alami tu kan. Janganlah kita cakap apa ni raya terkejut tak bersedia. Jangan. Apa yang ada tu kita pakai je lah. Ataupun dah bergia kita siap. Dah bergia, dah masak rendang, dah masak ketupat, dah bakar lemang, dah buat semua. Tiba-tiba adalah dengan ini penyimpan maha besar raja-raja mengisytiharkan anak bulan tidak kelihatan di mana-mana tempat. Allahu Akbar, aku dah siap dah semua. Baju dah iron, lemang dah masak, rendang dah siap. Tak jadi raya pula. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni saya nak beritahu, emosi juga tu. Jaga. Kita sebagai seorang Islam, kita kena terima yang negara kita ni ada 2, satu melalui farak. Hisab dan juga kita lihat anak bulan macam tu. Kadang-kadang pengiraan tu memang Jumaat atau Sabtu tiba-tiba anak bulan tu muncul dan nampak tu kenalah diisytiharkan. Dan bukan mereka suka-suka kan di bawah JAKIM tu kan. Jadi janganlah marah-marah, Allah tahun ni dah hari Jumaat raya ni aku dah siap semua rendang ni, siapa nak makan ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Kita buat tu untuk diri kita. Kita buat tu untuk keluarga kita. Makan ajalah. Simpan. Kan, simpan. Jadi boleh kita tahan lama. Dan buka puasa nanti kita pakai. Kita jangan menyalahkan antara satu orang, jangan faedah. Allah, bad mood lah, dah siap sedia. Ni emosi juga tuan-tuan, emosi juga tu. Nak santai-santai juga tapi emosi, Allah aku dah siap apa semua ni. Ni kalau hari Jumaat ni raya, janji dah dengan bapa mentua nak balik ke rumah sebelah isteri hari Sabtu. Ni kalau hari Jumaat tak jadi raya ni, tak jadilah sebab I dah janji dah hari Sabtu tu mesti sampai rumah I. Jumaat tak jadi raya, kita terus balik. Lah tak boleh lah sebab raya jatuh. Kita bergaduh lagi suami isteri tu. Sebab hari tak jadi raya Jumaat, raya hari Sabtu, dia ingatkan raya Jumaat. Kan? Pening kan? Tuan-tuan faham tak apa yang saya cakap ni? Kan? Jadi kita kena bertoleransi lah, give and take. Asalkan kita dapat membahagiakan orang yang kita sayang dan sebagainya. Kalau kita tak dapat, kita macam-macam ada alat komunikasi, video call, atau buatlah macam saya punya, kita punya Zoom ni kan, kita Zoom ramai-ramai, buka akaun Zoom kan, Zoom ramai-ramai adik-beradik, tu takbir adik-beradik dan sebagainya lah. Kan dalam lain, boleh je lah kita buat, yang pentingnya happy lah. Jangan gaduh. Dan satu lagi yang santai-santai juga tuan-tuan, isu yang kita lihat yang terkini yang saya nampak antara isu satu lagi ialah My Mercun ni. Tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah tengok-tengok anak kita, cucu kita, diri kita sendiri juga. Jangan 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 kita
beria sangatlah dengan mercun. Walaupun pemerintah kita dah menghalalkan permainan bunga api dan mercun ni, tidak bermakna kita perlu membazir. Dan saya kadang-kadang, minta maaf lah, ni pandangan peribadi saya, pelik bin ajaib lah. Kadang-kadang lebih banyak kedai jual mercun, bunga api daripada kedai jual makanan. Pelik saya tengoknya. Apa benda lah. Mercun aje lah. Yelah, Cik Ibrahim tu dah tua. Apalah Cik Ibrahim tahu tentang mercun ni kan. Kita orang ni nak happy-happykan anak-anak. Mainlah mercun. Ya Allah tuan-tuan, bukan murah. Yelah, nak banding saya lahir tahun 60-an. Bandingkan sekarang dengan harga, ya Allah. Dulu daging dulu dapat sekilo bawah RM10. Sekarang dah RM43 kan. Apa mahal. Orang yang selalunya, saya cakap kan, berkenaan dengan harga. Hilang pula timbul cerita mercun tadi. Berkenaan dengan harganya tuan-tuan. Kita terutama yang bayi-bayi saya ni lah. Yang muda-muda tu tak nampak sangat. Kerana mereka lahir dah tentu benda tu mahal. Kan? Yang bayi-bayi saya ni, umur dah 50-an, nak dekat 60-an ni kan. Dia automatically dia akan membandingkan yang dulu-dulu tu. Dulu. Saya cakap dulu lah, dulu. Dulu ayah dapat duit raya 50 sen aja, 20 sen aja. Kau ni dapat RM2 pun bebel. Dulu, janganlah cerita dulu kan. Dulu. Kalau dulu tu dikekalkan sampai sekarang, alhamdulillah. Minyak tanah yang kita pelita tu kan baru 35 sen satu botol. Sekarang nak RM7 botol kecil aja. 500 ml tu kan. Jadi orang-orang yang sebaya dengan saya, please lah, bapak-bapak, pakcik-pakcik, pesawat awam yang nak pencen macam saya ni, please lah, jangan bandingkan yang dulu dengan yang lama. Jauh bezanya kan. Tapi kami dulu kan main juga mercun kan, main juga bunga api, tapi mana ada duit masa tu kan. Pergi cari buluh ke apa ke, main karbait, atau kalau bunga api tu dapatlah bunga api petas, bunga api cili tu kan pom. Kalau kawan-kawan yang bangsa Cina tu kan dulu sambutan tahun baru Cina, kita orang minta lah sikit simpan, mak tolong simpankan. Ni simpan ni besok raya ni, jangan bakar sekarang. Kalau bakar besok raya tak ada. Macam itulah kita orang. Dapat duit pun 20 sen kan, tu dah besar lah tu. Kalau dapat 50 sen dah kira besar lah tu. Jadi jangan, jelah bukan tak boleh bandingkan, tetapi bagilah sesuatu yang realiti kan. Macam budak-budak sekarang kan, mana ada lagu Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Mana dia orang nak dengar sekarang? Yang dia orang nak dengar ialah lagu-lagu yang rentak, yang terkini kan. Tapi kalau kita dengar lagu tu syayu aja. Anak saya dalam kereta, apalah ayah ni dengar lagu ni apa kan. Jadi kita kena hadapi. Jangan stres-stres, santai-santai ya tuan-tuan. Kita yang orang lama-lama ni kan santai-santai aja. Kalau kita tak santai, tak sampai ya. Kan? Kalau kita laju-laju kan sampainya sampai, tapi pikuk-pikuklah, entah sampai ke mana tak tahu, sebab ada hospital ke mana kan. Jadi tak sampai. Jadi tuan-tuan, saya tengok masa saya ada lagi lebih kurang dalam 10 minit. Jadi dalam proses gaya tu kan. Okey, kita santai sampai. Yang maksudnya saya masuk balik kepada objektif sampai tu ya. Sampai tu saya kalau benda-benda yang ilmiah ni saya akan rujuk ya. Saya tak boleh bercakap secara apa kata sepintas lalu. Nanti orang tanya istilah tu dia ambil di mana sebenarnya. Jadi saya adalah hitam putih dia. Sampai tu maknanya mencapai tujuan, maksud atau niat. Jadi sampai objektif lah. Sampai kita santai tapi sampai. Maksud saya yang lebih kurang, kalau saya cerita tadi kan, kita santai-santai, kita relax, yang penting benda tu sampai. Kita buat sesuatu tu, kita merancang, yang penting benda tu jadi. Tapi ada orang juga buat asal boleh.
Asal boleh. Yang penting jadi, yang penting siap. Ni kepada pejabat awam kita ni kadang-kadang dia main cacah marba aje tuan-tuan dan puan-puan. Dia main asal boleh. Yang penting jadi, yang penting siap, yang penting sedap. Kan? Saya bab tu okey juga. Tapi kalau saya berkreasi lah, kalau saya masak, saya main campak-campak, makan-makan lah, tak makan sudah lah, minta. Macam tu kan. Yang penting aku dah sediakan makanan. Macam tu lah. Kan? Tu maknanya sampai. Kita ni pula dalam menyambut hari raya lebaran ni, kita apabila berada di jalan raya, balik dari jalan raya. Saya ni pusing depan, balik ke belakang, belakang pusing. Macam lebih kurang macam tu lah. Santai-santai je, jangan terlalu ilmiah, jangan terlalu akademik, nanti pening. Okey, kita bawa kereta tu berhati-hati di jalan raya. Betul tuan-tuan. Kita berhati-hati, kadang-kadang orang langgar kita. Saya kan kadang-kadang saya pernah langgar orang. Tak sengaja tuan-tuan tak nampak. Saya mata kanan saya memang tak ada. Jadi saya tak nampak. Daripada jauh memang tak ada orang. Dah dekat berdentu pula. Nak bagaimana kan? Ngaku je lah kesalahan yang kita ni dah tua. Dan memang ada sebuah kekurangan. Jangan kita nak lebih-lebih pula. Yang kita nak apa ya. Yang penting sampai. Santai-santai, relax-relax. Jangan kejar-kejar. Apa benda nak dikejarkan? Biarlah marah. Memang tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa yang masih ada mak, ada ayah, ada opah, ada nenek dan sebagainya. Bagi saya tak ada semua tu dah. Mak dan ayah saya dah meninggal dunia. Keluarga saya banyak yang dah meninggal dunia. Dah tinggal lagi adik-beradik sebelah ayah lah. Adik-beradik sebelah mak semua tak ada. Tinggal adik-beradik. Kemudian ada adik abang dan sebagainya. Masing-masing dah berkeluarga sendirilah. Ya. Jadi tak ada apa yang saya nak kejauhkan. Tapi pada yang ada mak dan ayah saya faham. Kejap-kejap mak telefon. Bila nak sampai ni? Tadi dah bergerak kata pukul 8 pagi. Ni tak sampai-sampai. Stres kita. Mak tahu tak? Jam ni. Mak tahu tak? Orang nak singgah ni, nak pergi beli, ambil tu, ambil kuih lah, nak ambil baju raya lah, nak ambil baju kurung. Mak tahu tak? Dah kita mengecikkan hati orang tua. Orang tua tahulah. Kan, hari baik bulan baik dia tak sabar nak tengok cucu dia dan sebagainya. Jangan yang kelang kabut tuan-tuan. Yang penting mak, sabar mak, insya-Allah sampai. Ni perlahan ni jam ni mak. Dekat highway Karak ni pula tiba-tiba ada orang buat construction ni, repair jalan ni mak. Tak repair sekarang, jam berlubang-lubang, hancur pula. Dah repair pula, KTM lah keadaan tempat dan masa. Bukan kereta api tanah Melayu tuan-tuan. Jadi, yalah, yang penting sampai. Relax, ya. Kita benda-benda yang kita buat tu kita jadikan sebagai satu amalan lah. Ya, biar lambat, biar 2 jam, 3 jam 4 jam ataupun pernah dulu daripada Pantai Timur nak balik ke Kuala Lumpur 12 jam tuan-tuan 12-14 jam tak apa asalkan sampai. Tapi buat persediaan lah. Ya kan? Kalau kita bawa anak kecil tu air panas, kan nak bawa susu dia, biskut dia. Dan kita juga kalau tiba-tiba sepatutnya kita anggarkan lagi 2 jam sebelum berbuka dah boleh sampai, tapi dah lagi 5 minit nak berbuka, jarak perjalanan ada lagi 180 km. Kau duduk pula tengah-tengah dekat kawasan Gomusang Lipih tu. Kau jadi dalam kereta tu buat persediaan lah. Tiket air kotak ke, air masak sejuk ke, kurma ke, kuih ke untuk alas perut dan tuan-tuan dan puan-puan jadi tak adalah kita stres, ya kan? Jadi perjalanan kita tu kita kena rancang dengan baik dan sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita santai. Kepada okey, saya dah masa dah tak ada lagi. Kepada sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, ya. Saya dalam proses ini saya merakamkan jutaan terima kasihlah kepada pihak USIM dan juga saya punya pengarah saya yang membenarkan saya untuk pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, bos-bos saya di Putrajaya KBS dan bos saya yang di Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kuala Selangor ni, Cik Lu thank you very much kerana beri keizinan
saya bersiaran langsung secara dalam talian bersama-sama dengan rakan pejabat awam dan sebagainya. Selamat Hari Raya kepada sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, dan ingin saya menyatakan Majlis Akad Kebangsaan telah mengeluarkan satu buku kompilasi buku gabungan tulisan-tulisan kes-kes yang ada, rakan-rakan akrab bolehlah beli, boleh tengok dalam saya punya Facebook Ibrahim bin Bujang, boleh klik di sana untuk dapatkan buku kita, bantu kita. Pre-order dah habis, kita boleh dapat diskaun dengan harga RM40 ya. Dan dalam tu ada macam-macam lah tajuk berkenaan dengan kes-kes yang akrab dalam buat, yang telah berjaya dan sebagainya. Boleh jadi rujukan kepada ketua jabatan dan sebagainya. Kalau berminat boleh PM saya lah, boleh dapatkan buku tu dan kita akan postkan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita akan macam saya kata tadi, kita telah berada di penghujung Ramadan dan kita akan menyambut Syawal. Kita sebagai pejabat awam, kita perlu ingat tanggungjawab kita sebagai pejabat awam, berhati-hati apabila kita membuat sesuatu tu penghantaran yang jelek-jelek dalam FB, dalam media sosial tu, kita harus tengok. Kemudian kita jangan bulan air baik, bulan baik ni banyak scammer banyak scam yang membuatkan kita terlalai Dia tahu kita dapat duit, bukan banyak sangat, 700 ataupun 900 bukan banyak sangat tuan-tuan. Tetapi itulah scammer ni macam-macam dia dan sebagainya. Kemudian satu lagi, dah dapat gaji awal ni, pastikan kita bayar benda-benda yang penting dulu bayar duit kereta, duit rumah, pinjaman, kad kredit dan sebagainya. Biar bayar habis. Tak apa, biar kita dah tinggal sikit banyak tu pun tak apa, asalkan kita tak berhutang, kita tak menambah-nambahkan hutang, jangan duplicate dan sebagainya. Saya menasihati diri saya dan kawan-kawan sekalian supaya kita sentiasa alert lah dengan benda-benda macam tu Kemudian jaga kesihatan kita, pastikan kita lepas berpuasa ni kita akan dihidangkan dengan makanan-makanan yang berbagai Jadi kita pilihlah makanan-makanan yang bersesuaian jaga kesihatan kita kurangkan manis kurangkan manis dalam makanan, banyakkan manis dalam senyuman Kemudian ada benda-benda yang unfinished business tu janganlah kita bawa balik ke rumah nanti apabila habis bercuti ataupun bawa balik ke pejabat, jangan. Kita selesaikan. Hari baik, bulan baik ini kita bermaaf-maafan antara satu sama lain. Kalau kita boleh halalkan, kita halalkanlah. Kalau kita tak boleh halalkan, kita jumpa dengan orang tu, kita secara berdepan. Sebagai ahli akrab ataupun pejabat awam, kita kena neutralkan diri kita supaya kita boleh bangkit kembali dalam kehidupan kita. Biar santai asal sampai. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jam sudah menunjukkan pukul 10.30 pagi. Jadi terlebih dahulu saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Urusia Universiti Sains Islam Malaysia, akrab dan juga pegawai psikologinya yang telah menjemput saya, ahli akrab KBS dan juga Esko Majlis Akad Kebangsaan untuk menyampaikan sedikit bual bicara berkenaan dengan program Fasting Talk Akrab 2023 dengan tajuk Biar Santai Asal Sampai. Saya meminta maaf tuan-tuan dan puan-puan jika perkongsian saya pada pagi ini ada yang menyinggung tuan-tuan, yang tak berkenan dirasa dan tak cocok di hati tuan-tuan. Saya minta maaf, 1000 kemaafan daripada saya. Yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu hanyalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator Cik Yusri. Silakan Cik Yusri. Terima kasih.
Ya, itu ya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Cik Ibrahim bin Bujang atas perkongsian sebentar tadi yang saya kira daripada start kita 9.30 hingga 10.30 tadi tu memang banyak input-input yang saya catitkan. Antaranya saya rumuskan di sini, antaranya kita kena settlekan kerja yang pending sebelum kita beraya jika boleh. Maksudnya kalau kita dah settle kerja ni, kita dah boleh pulang tu dengan aman, tenang. Itu salah satu. Pastikan kita punya meja pejabat kemas, elektrik kita tutup, faiz susun dalam bilik faiz, sampah-sampah tersisa makanan dan lain-lain. Selain itu juga saya rumuskan tadi kita perlu beringat tentang COVID yang mana kita dah mengalami peningkatan, perlu berhati-hati dan berwaspada semasa penceramah tadi sebut semasa solat Aidilfitri, guna mask kalau boleh dan di tempat-tempat yang ramai orang. Kemudian selain itu juga saya rumuskan juga kita perlu merancang gaji dan kewangan anda selepas raya. Jangan sampai kita berhutang katanya. Itu dia, siap ada lagu-lagu tadi saya dengar. Kemudian kita perlu menyediakan mental kita, fizikal, kewangan iaitu dalam konteks sejahterakan diri. Dan juga kita perlu pastikan kenderaan kita sebenarnya tuan-tuan dalam keadaan yang baik dari segi tayar dan kondisi inilah. Dan juga ada lagi dua item lagi yang saya sempat nukilkan di sini iaitu pastikan kita memerhati anak-anak kita ataupun ibu bapa ataupun saudara mara kita yang mana main mercun. Kita kena jaga. Mungkin macam faktor dia jaga dekat dia lah. Mercun senang sekarang dah halal, jadi mungkin lambakan mercun tu ada, jadi kita kena pastikan lah. Sebab saban tahun memang kes-kes mercun ni memang ada lah. Jadi yang terakhir sekali yang saya dapat nukilkan di sini ataupun saya tulis, coretkan yang antara yang terpenting juga adalah kita perlu hormati orang tua kita yang masih ada. Yang mana yang masih ada lagi orang tua, pulang-pulanglah kampung berhari raya bersama mereka. Mungkin ini adalah satu masa yang mereka tunggu-tunggu kita bersama-sama mereka, dan masa lain mungkin kita sibuk dan urusan masing-masing. Inilah waktu-waktu yang amat penting bagi mereka. Itulah antara pesanan-pesanan yang sempat saya tulis daripada Cik Ibrahim tadi. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kami daripada Akrab USIM. Dengan ini kami ada sharekan satu borang penilaian kehadiran di mana di ruangan chat. Jadi tuan-tuan yang mana telah join kita punya program pada pagi ini, santai tapi sampai ini, bolehlah klik ke borang tersebut dan isi sebab kita ada KPI kita lah untuk untuk rekod kita dan juga mungkin ada feedback maklum balas dalam borang tersebut lah dan juga attendance tuan-tuan. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua yang turut sama join pada pagi ini walaupun agak rushing. Saya kira-kira hari ni agak rushing lah, mungkin besok memang dah standby ada nak pulang, lusa memang dah tak ada dah dekat office. Jadi saya berterima kasih sekali lagi daripada pihak Akrab USIM, saya sebagai Exco Hubungan Strategik dan juga boleh berhubung kami lah sekiranya ada yang di USIM, boleh berhubung kami sekiranya ada apa-apa berkenaan Akrab dan juga di pihak MAK, Majlis Akrab Kebangsaan. Sekali lagi yang terakhir saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Ibrahim atas ceramah ataupun sesi talk yang santai tadi. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.